ada H. CHEGAR. Apa dah? Dia. CHEGAR. Nak uji pak dia. Anak dah Tina. Nanti dah hangka. CHEGAR. Apa dah? Dia kata kelubi. Bodoh. Pak dia tak boleh jadi lah kena menikah. Mengaji tak kerti-kerti. Maka bagi menikah. Dia kenal tak lelaki dah? Orang dulu kenal lagi dah? Tak, haram tak kenal pun. Lelaki tak kenal. Orang dulu-dulu ni semua skrip mak pak lah. Tu satu orang di kampung saya ada. Dia cerita dia. Umur dia 80 lebih. Saya memang rajin musik orang tua-tua. Saya tanya, saya panggil dia Pak Tak. Pak Tak menikah lu kenal dengan orang perempuan tak kenal. Berapa lama nak bersembang dah? Ui lama dah tak malu. Minggu tak dia apa duduk tengok saya tu. Orang dulu-dulu minggu tak dia apa duduk tengok. Dia masuk dalam bilik, bini duduk bawah katil. Dia duduk atas katil, bini duduk lebih kurang tu. Dia kacau orang tu. Pasal apa? Punca dia tak kenal. Tapi bagus, bahagia. Sampai boleh cucu cicit. Allah ni patut nak kenal terlampau. Patutnya bertahan lah betul tak belum? Tak ada boleh anak 3,5. Bercerai. Tahu tak 3,5? 3 keluarlah setengah duduk dalam perut. Cerai. Tu dia. Habis. Tu nasihat saya lah no. Jangan langgar syarak. Okey. Yang pelik ni tetap pelik. Orang kita ni yang pelik. Orang kita dengan adat ni dia ra'i sungguh-sungguh. Dengan adat ni ra'i sungguh-sungguh. Sampai apa? Syarak pun dia nampak nipis lah. Kumang semak. Dia syarak dia nampak kecil lah. Adat dia nampak besar. Maka jangan. Ada setengah tu rakyat mayang tak. Dulu-dulu nak darah kali tak mayang. Nak mayang apa kening dia bubuh. Dulu anak darah tu kening dia cukup. Habis bulu kening. Punya bodoh. Siapa bodoh? Anak darah ke orang cukup tu? Cukup tu dia panggil tuk tukang. Tuk tukang tu Allah ni panggil mak andam lah. Juru hias. Tuk tukang dulu ni dia cukup kening nak darah habis. Sampai tak boleh nak kejit. Kening ni alat kejit. Ada kening, mata kita boleh kejit. Bila tak ada kening nak kejit ke mana? Betul tak malu? Duduk atas pelamin tu. Kening tak ada, keras macam tak kong. Orang mengusik nak darah, kejit sikit. Dia jawab apa? Tidak boleh. Kenapa pula? Alat kejit tiada lagi. Tak boleh nak kejit. Bodoh. Lepas tu nak mayang tu. Ganti atas kening ni tenyeh apa nama hitam tu. Buat celak, tenyeh, tonyoh melkat. Seolah-olah macam kening lah, tonyoh. Tu. Rambut karat. Rambut karat dulu kalau duduk rumah pi karang rambut dia lah. Pi karang rambut dia malu. Kalau betul. Pi karang rambut dia pekat lah. Balik tu. Hujan turun, bolan plastik. Rambut tu takut sama karat. Hantu nak bayang tu. Tak ada. Bodoh. Okey, marah lah tapi marah ada makna bagi kesedaran kan. Okey. Yang berikutnya ni nak montiah. Kekerapan elan nikah. Perisyaratan perkahwinan tu berapa kali kita nak isyarat? Dia kata sekurang-kurangnya nak isyarat perkahwinan ni sekali. Sekurang-kurang sekali. Bila ni? Iaitu pada salah satu daripada dua. Yang pertama kita elan masa angkat nikah tu, ataupun kita elan dalam majlis kenduri. Kurang-kurang sekali. Okey. Biasanya
Tu sekurang-kurang. Kebiasaan nak kita ada buat lah ni, orang iklan 2 kali. Biasanya orang iklan 2 kali. Sekali masa majlis akad nikah, sekali lagi pada majlis kenduri. Iklan. Okay. Iklan lah menjadi tu lah. Dulu iklan tak apa yang mana, iklan orang buat banner. Oh, banner nak masuk main kembang ni. No, duduk tepi jalan tu, buat gambar siap. Anak darah, anak terana. Ni, buat banner. Tapi ada satu kenduri, saya pergi ikut belalak ustaz. Banner tak gambar anak darah tak ada. Gambar anak terana tak ada. Lepas buat gambar pak anak darah. Nampak anak terana, saya terkejut ni. Ni siapa menikah ni? Takkan pak dia menikah. Sampai saya tanya pak dia. Gambar anak darah tak ada pun. Gambar pak dia lah, gambar dia. Pak anak terana dah apa? Pak anak darah dah apa? Saya dah tengok orang lain semua buat gambar anak-anak, kita buat trepak tu. Beda lepa apa nak tanya dia kata kalau tak buat tu depa tak main tanya kita. Ni tanyalah anda. Saya salah seorang yang bertanya. Betul lah. Okey. Mungkin orang ijab kena lebih daripada 2 kali. Ini bergantung pada keadaan. Bila lebih ni? Sekali masa angkat nikah. Sekali masa walimatul urus. Walimatul urus. Kemudian walimatul urus pula buat lebih daripada 2 kali. Buat 2 kali. Belah rumah anak darah, belah rumah anak terana. Dia jadi 3 kali. Tak. Dia macam ni, angkat nikah sekali. Itu belah anak darah lah, tahu lah. Lepas tu kenduri belah anak darah 2 kali. Kenduri belah anak terana sekali. Jadi 3 kali. Lepas tu bila pula buat kenduri sekali lagi di tempat dia duduk. Dia duduk di Kuala Lumpur. Balik menikah di Kubang Semang. Balik menikah di Kubang Semang. Lepas tu walik bini pergi Kuala Lumpur, duduk Kuala Lumpur. Nak elak daripada orang duduk kata apa, selama duduk seorang-seorang, buat kenduri di sana sekali lagi. Maka dia jadi isyarat perkenan 4 kali. 4 kali. Lepas tu nak beritahu orang kerja dia pula, buat di tempat kerja dia sekali. Ini bergantung pada keadaan. Bergantung kepada keadaan. Tu dia panggil kekerapan mengisytiharkan perkahwinan. Kekerapan mengisytiharkan perkahwinan. Jadi tentang kesimpulan kita apa dia tuan? Kesimpulan kita. Kesimpulan kita mengaji hari ini, perisytiharan perkahwinan ni hukumnya adalah sunat, dan walaupun sunat caranya mesti ikut syariat. Bukan benda ijtihad tak ketahuan. Cara ikut syariat yang pertama melalui majlis akad nikah, yang kedua melalui kenduri yang dinamakan walimatul urus. Jadi tak payah buang-buang duit duk pergi iklan di radio kata ada menikah, iklan dalam surat khabar, ataupun buang duit pergi gantung streamer patah tiang elektrik kata ada menikah. Ni semua kerja bodoh, orang tak cerdik punya kerja. Betul tak? Tapi orang akan ikut panduan ni kalau dia mengaji. Kalau dia mengaji. Kalau dia tak mengaji, dia pederah. Dia pederah. Dalam majlis kenduri kahwin ni banyak maksiat berlaku pasal dia tak mengaji. Contoh-contoh ni saya nak berhenti dah. Dalam peristiwa perkahwinan tu banyak maksiat berlaku. Bersanding maksiat. Hukumnya haram sanding. Sanding juga Allah Ustaz bukannya selalu sekali saja seumur hidup. Yalah walaupun sekali haram, haram pun sekali saja. Lepas ni tidak sanding lagi. Jenis ketegak nak buat juga ni hawa biru tu. Hukumnya haram. Lagi apa lagi maksiat-maksiat berlaku dalam bidang ni? Berlambak campur jantan betina, dedah aurat, hiburan melampau dan seumpamanya. Baik. Tentu ada nak tanya soalan tak? Pak Islam kan? Ya maklum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak tak sah taraf, ya. Siapa tak mau tahu? Jadi macam mana aku nak elok dia besok dalam belum kahwinan dalam baik. Kalau anak tak sah taraf, dia panggil anak zina lah, anak luar nikah. Anak itu perempuan,
Maka perkahwinannya walinya adalah hakim atau wali sultan. Dia istilah wali sultan, wali hakim, wali raja. Bukan wali presiden lah. Okey. Tak dapat elok lah daripada menggunakan wali hakim. Wali hakim. Jika menggunakan wali selain daripada wali hakim, perkahwinan anak itu tidak sah. Perkahwinan itu tidak sah. Jika tidak sah, duduklah mereka lelaki bini. Jika diketahui perkahwinan itu tidak sah, duduk juga, maka mereka berzina. Mereka berzina. Jadi hak maklum tanya ni pasal apa yang bela dia tu, pak habis jadi dia lah. Saya abang lah dulu, tuan-tuan lupa kot. Seseorang yang berzina, dua orang yang berzina, menyebabkan berlaku kehamilan atau bunting perut, laki-laki itu ambil tanggungjawab menikah. Maka bila dia menikah, besok bila anak tu dilahirkan, anak tu adalah anak kepada mak, bukan anak kepada suami mak dia tadi, walaupun anak tu benih daripada suami mak tu, kerana dia terjadi daripada zina. Suami tu, suami mak dia tadi ni, dengan dia, dalam istilah dia panggil bapa tiri. Dalam istilah dia panggil bapa tiri. Jadi tuan-tuan, pak tiri boleh jadi wali tak? Pak tiri boleh jadi wali tak? Tak boleh. Kalau jadi wali tak, nikah tak sah. Jadi soalan maklum, tak dapat elak, tetap kena menikah wali hakim. Untuk mengelakkan daripada ribut-ribut, untuk mengelakkan daripada ribut-ribut, tak lagi apa nama puting beliung. Kebiasaannya wali hakim ini, perkahwinannya tidak dibuat di masjid, sebab nanti akan diketahui oleh ramai orang, maka mulut orang dibawa ke mana-mana. Dari kampung Pelet ke Kubang Semang, mulut itu. Dari Kubang Semang ke Pendaga, dari Pendaga kota Kuala Muda, kota Kuala Muda pergi ke kota Setak, kota Setak balik ke kota Changlun, kota Changlun pergi ke kota Chiang Rai, tu Kejoh, balik semula ke kota Damansara. Jadi amalan yang berlaku tak tahu lah di Pulau Pinang. Kalau di Kedah, Pulau Pinang pun sama. Wali hakim ini tauliah raja bagi. Kalau dalam konteks di Kedah hanya kepada qadi saja. Di Pulau Pinang pun sabarlah, PTA dia jadi wali hakim. Maka perkahwinan itu dibuat di pejabat. Perkahwinan itu dibuat di pejabat supaya orang tidak tahu. Hanya orang yang tentu saja tahu. Itu cara nak menyelamatkan budak tu. Tidak ada kecoh habis. Dia kecoh habis. Tapi dalam konteks dalam kampung, anak tak sah tarah ni memang orang tahu. Nikah wali hakim dekat dalam kampung baik pi lah, tak ada masalah, sebab orang sudah kenal dia. Tak perlulah dia hebah mata. Dan orang pun tak nak doa abang. Dia nak lok nikah tahu. Dia nak lok nikah tahu. Tu orang tak tahuan. Marah orang kena jaga. Ini maklum abang kepada siapa-siapa. Ada setengah orang dia gagah nak jadi wali kak, dia sembunyi daripada pengetahuan anak dah jadi wali. Nikah tu tak sah, dia tanggung dosa tu sampai mampu. Kalau anak dia tak tahu. Wallahu a'lam. Ada lagi nak tanya soalan? Ada lagi? La ni maklum dulu ni. La ni peraturan di pejabat agama daripada polis sampai Sabah. La ni lah amalan kan. Bila dia nak menikah, kita minta surat dulu terlepas. Hak terlepas tu ni, la ni. La ni dah kita pun sedang kuih banyak lah. Tentu anak luar nikah dalam Malaysia tak kurang daripada 500,000 yang didaftar di Jabatan Pendaftaran Negara. Campur lelaki-lelaki, perempuan, darai dan punan. Tak kurang daripada 500,000. Banyak tu nak nikah. Masa kita nak menikah anak zina ni, kita minta di pejabat agama lah, kita minta surat nikah mak dia, nampak dia. Lepas tu kita minta surat beranak dia. Tak surat beranak minta bala kat dalam pun dia dah terlihat. Lepas tu kita tengok kalau jarak di antara perkahwinan mak dia dengan kelahiran dia kurang daripada 6 bulan, kita hukum dia anak zina, anak nikah, dan kita tak benar pak dia jadi wali. Kalau pak dia nak marah, kita sepak pak dia.
Pak ada something. Elok nak pun tahu tadi Tadi akan buat tindakan. Tapi kalau lepas dah maklum orang terlepas menikah boleh anak 4-5 orang dah. Jika diketahui qadi akan membatalkan perkara tersebut, maka akan dinikahkan semula dengan menggunakan wali hakim. Jika diteruskan, mereka kekal dalam dosa. Ada lagi soalan ni tengok. Ni peristiran perkahwinan ni. Apa dah? Anak tak tahu taraf tu sampai mati. Dia tak boleh putih lah. Sampai mati. Dia tidak minta dilahirkan begitu. Ni dosa mak pak dia lah. Ada lagi? Ada? Ya. Dia yang wajib untuk akad nikah tu dia buat di masjid, boleh tak? Boleh buat di masjid, tapi adakah dia bersedia? Anak tak tahu. Adakah dia bersedia? Orang nak dengar oleh hakim, aduk dengar banyak. Padahal dalam tajuk kita ni, peristiran perkahwinannya memadai dengan cara buat kenduri. Anak nikah memadai peristiran perkahwinannya dengan cara buat kenduri. Tak payahlah dia majlis akad nikah tu, sebab nak mengelakkan tuhmah dan fitnah, dan beberapa orang buat mulut pergi merata. Tak menikah dia kena menikah. Dia orang, dia bukan malaikat. Kalau nak buat masjid, kalau di atas permintaan dia tak apa. Tapi seelok-eloknya di masjid ni faham-faham lah. Kalau nak buat masjid juga, eloklah pada pukul 2:30 malam. Orang tak pergi ambil berkat. Ada lagi soalan? Tak ada? Tak ada apa saya nak berhenti. Ya, Dr. Mazlan. Ya. Tanah pusaka ni mula-mula dulu kita bahagi tanah ni ikut mulut. Lepas tu kat sini. Lepas tu baru pejabat tanah main sukat. Bila pejabat main tanah main sukat ni tak sama dengan yang mereka sukat sendiri dulu. Jadi yang mana satu ikut? Tanah pusaka tu bagi ikut adik-beradik ya. Dah beda pejabat tanah main sukat tak sama. Tak sama. Dia kena pakai hak pejabat tanah. Itu yang muktamad. Pasal dia berautoriti dalam sukat. Kita sukat tak betul. Kita sukat tak kena pakai hak pejabat tanah. Hak yang hasil mahsul ambil dulu ni, cara dia mudah saja jalan keluar ialah halal berhalal. Halal berhalal Allah. Bang Long telajak makan ni minta halal lah. Kalau adik dia tak minta apalah, macam mana dalam satu Bang Long bodoh. Lebih kurang salah halal berhalal. Tapi kalau dia tak halal, kena biar. Jadi autoriti kita kena pakai. Sukat-sukat tanah, kerja pejabat tanah. Dia bukan kerja pejabat kesihatan. Tapi pusaka ni dalam konteks kehidupan moden yang boleh kita buat sendiri saja, aset-aset yang tak berkaitan dengan harta yang harta tak boleh alih. Harta tak boleh alih. Dia tak dapat lari daripada pihak berkuasa. Dia ada geran. Tapi kalau aset-aset yang boleh alih, contoh macam duit ada lah atas kereta pak dan mati, boleh beda tanpa pengetahuan pihak berkuasa, tetapi mesti ikut hukum syarak. Itu saja. Okey, dah ada soalan? Tak ada yang penting orang ni soalan tak ada. Material tu banyak. Faham lah kau tu. Ni bagus ni, tiap kali main faham betul lah. Tak ada nak ngajak faham dah. Itu lagi kemai. Okey, kalau tak ada apa saya nak berhenti lah. Mudah-mudahan kita dapat jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Semoga apa yang saya mengajak pada tuan-tuan ni ada manfaatnya. Saya memang suka mengajak cedok tajuk-tajuk supaya kita dengar ini tajuk apa pula ni, tajuk apa pula. Tapi apa yang disampaikan tu menjadi amalan dalam hidup kita dalam perjalanan mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dan bekalan takwa untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam kehidupan kita sama manusia ni dapat redha meredai sesama kita. Jadi dekat tu saja.
InsyaAllah kita jumpa lagi. Aqulu qawli hadha astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.